Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu muka tenang, hari biasa muka tegang. Kalau nak akhirat senang, Quran jangan hanya dipandang. Terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia, Brunei, Thailand dan Singapura dan juga dari pelbagai tempat yang sudi menonton dan mendengar menerusi. Mungkin ada yang menonton di kaca televisyen, mungkin juga ada yang menonton di kaca telefon anda. Apapun peranti yang anda pakai, terima kasih kerana kita pada pagi ini bersatu mata menonton bual bicara terbaik pagi anda. Pastinya tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bukankah dalam satu hadis Nabi ada menyebut khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar dan kemudian mengajarkan pula kepada orang lain. Tapi persoalannya ialah macam mana kita hari ini nak mengajar orang kalau kita tak belajar. Sebab itu kami ditanyalah Ustaz berbesar hati untuk memberikan kefahaman, pegangan dan juga pedoman yang betul juga mantap menelusuri kisah pengajaran dalam Al-Quran. Oleh itu, pada pagi ini di Gelanggang Tanyalah Ustaz, kita bawakan seorang ustaz yang selalu kita tatap wajahnya, yang selalu kita dengarkan alunan suaranya, tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah Ustaz. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih kerana telah menceriakan kami dengan corak baju dan juga warna baju yang menarik untuk dipandang. Tenang rasa Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama kita berkongsi kasih sayang. Betul Ustaz. InsyaAllah. Baik. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita nak menyambung kembali perbincangan surah Az-Zumar, yang mana kalau sedang penonton masih lagi ingat, semalam kita habis membicarakan 3 ayat. Ayat 43, ayat 44 dan ayat 45. Adapun pada pagi ini kita nak sambung membicarakan ayat seterusnya bermula ayat 46, 47 dan 48. Jadi seperti biasa, kita nak dengarkan dahulu alunan ayat suci dari Ustaz, kemudian kita nak dengarkan pula tafsiran bagaimanakah ayat 46, 47, 48 dan kemudian barulah kita buka kepada persoalan. Boleh ke boleh? Boleh, alhamdulillah. Baiklah, kepada anda yang ada sebarang kemusykilan nak tanya, makcik ni dah lama benar nak tanya dah ni. Boleh. Bagaimana? Buat panggilan ke 0377261603. Dah call banyak kali, tak diangkat-angkatnya. Jangan marah makcik. Boleh terus ke Facebook kami juga, Tanyalah Ustaz TV3. Mudah-mudahan soalan kita ada jawapan dan memberi manfaat kepada semuanya insya-Allah. Baiklah, tanpa buang masa, jom kita dengarkan dahulu alunan ayat suci Al-Quran dari guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Silakan Ustaz. Terima kasih saudara Da'i Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, para ibu, para ayah, tuan-tuan, puan-puan, teman-teman, adik-adik yang dirahmati Allah. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kalian semuanya. Alhamdulillah. Pada pagi ini, marilah kita sama-sama mulakan pagi ini dengan kita membaca dan kita memerhatikan apakah makna yang terkandung pada pagi ini. 3 ayat yang kita pilih, sambungan pada episod semalam. Pagi ini ayat nombor 46, 47 dan 48, surah Az-Zumar. Baik, kita baca ya. Boleh Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyhadah عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم
يكتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. Surah Az-Zumar ayat 46 sehingga ayat nombor 48. Kita persilakan anak muda kita untuk membaca terjemahannya. Silakan Dan Hakim. Ucapkanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata. Engkaulah jua yang mengadili di antara hamba-hambamu mengenai apa yang mereka sentiasa berselisihan padanya. Dan sekiranya orang-orang zalim itu mempunyai segala apa jua yang ada di bumi, disertai sebanyak itu lagi, tentulah mereka rela menembus diri mereka dengannya daripada azab seksa yang buruk pada hari kiamat. Setelah jelas nyata kepada mereka dari hukum Allah, azab yang mereka tidak pernah fikirkan. Dan sudah tentu akan nyata kepada mereka keburukan perkara-perkara yang mereka telah usahakan, dan mereka akan diliputi oleh azab yang mereka telah ejek-ejek itu. Sadaqallahul Azim. Maha benar kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Dan Hakim yang telah membacakan terjemahan makna ataupun maksud ayat 46 sehingga ayat nombor 48 surah Az-Zumar. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pagi ini kita menyambung perbincangan kita pada ayat-ayat yang semalam. Sebelum tu, saudara yang dirahmati Allah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah memberikan satu petunjuk bagaimana Aisyah menceritakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara surah yang baginda baca sebelum baginda tidur, ya, termasuklah surah Az-Zumar. Allahu Akbar. Kalau sebelum ni dalam petunjuk hadis baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur, baginda akan membaca surah Al-Mulk. Betul. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai habis. 30 ayat. Kemudian baginda juga membaca surah As-Sajdah. As-Sajdah pula. Betul. Kan? 2. Jadi dalam riwayat yang lain pula menyatakan selain 2 surah itu, baginda juga membaca surah Az-Zumar. Jadi surah Az-Zumar seperti yang kita sebut semalam, saudara Hakim, berapa ayat semuanya? Ada lebih kurang 75 ayat, Ustaz. 75 ayat. Banyak juga tu. 75 ayat. Maknanya 75 ayat, 1170 kalimah, 4708 huruf. Maknanya, saudara yang rahmati Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur, itulah surah-surah yang baginda baca. Ustaz nak baca 3 surah ni berpeluh, Ustaz. Betul. Tidur dulu. 3 kul pun, Ustaz. 3 kul pun susah, Ustaz. Betul-betul. Okey, tuan-tuan, kalau tak mampu ya untuk baca 3 surah besar ini, cukuplah kalau kita boleh konsisten, disiplin baca surah Al-Mulk. Betul, Ustaz. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau surah Al-Mulk pun tak mampu, ya, ambillah seperti petunjuk Rasulullah 3 kul tadi. 3 kul, ya. Qul huwallahu ahad sampai habis, qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Betul. Ya, makna ini antara petunjuk-petunjuk yang telah dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebelum baginda tidur, baginda akan membaca ayat-ayat ini. Jadi, kenapa penting kita ikut Rasulullah? Kerana dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha, bagi orang yang nak dapat redha Allah. Hidup ni kalau dia nak dapat redha Allah, nak cari redha Allah, mesti dia ikut Rasulullah. Satu. Betul. Yang kedua, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi sesiapa yang nak mendapatkan bahagia, keselamatan, kesejahteraan di hari akhirat. Ini golongan yang kedua, mereka ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara penonton, ayat nombor 46 ni Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mengungkapkan Allahumma fatiras samawati wal ard
wahai Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dengan sendirinya. Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi tanpa ikut mana-mana contoh sebelum ini. Sebab apa? Yang menjadikan langit dan bumi ini ialah Allah Azza wa Jalla. Kemudian alimal ghaibi wasyahadah. Allah Azza wa Jalla juga maha mengetahui perkara-perkara yang gaib dan juga perkara-perkara yang nyata, semuanya dalam makluman dan ilmu Allah. Ya. Kita ni penonton, sahabat-sahabat sekalian, kita hanya boleh mengetahui perkara yang zahir sahaja. Betul Ustaz. Apa yang nampak depan mata nampak depan mata saja. Apa yang ada dalam hati dai hakim saya tak tahu sekarang. Betul. Kan kita tak tahu. Kan apa yang berada di balik dinding ni. Ya, di balik studio kita ni pun kita dah tak tahu. Ya, tetapi Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui perkara yang nyata dan perkara yang gaib. Baik. Para penonton, ayat ni apa kaitan dengan ayat nombor 45, 44 dan 43 semalam? Saudara, ayat sebelum ini, 3 ayat sebelum ini, Allah Ta'ala menggambarkan, menceritakan bagaimana musyrikin Mekah ni, mereka menolak tauhid yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka tetap mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka tak nak dengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Mereka tolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik saudara, ingat balik menara kawalan kita. Surat Az-Zumar ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar pada tahun kelima selepas kenabian. Ya, kerana apa? Pada waktu itu berlaku hijrah yang pertama, iaitulah hijrah ke Habasyah. Ya. Sebab setelah Nabi declare dakwah secara terang-terangan pada tahun keempat kenabian. Ya. Maknanya 3 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dalam kitab sirah sebagai contoh, ya, kitab sirah Rahiqul Makhtum mencatatkan pada 3 tahun pertama tu, tuan-tuan perempuan, dakwah secara sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Usrah dilakukan di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Ni, dan kita pun tak berapa tahu sangat, tak berapa nak familiar sangat. Kita tak tahu secara terperinci. Ya, betul. Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Sebab apa? Kerana Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu betul-betul menjaga kerahsiaan dalam dakwah. Baik, ada satu cerita best yang saya nak cerita sebagai iktibar kita bersama. Boleh Ustaz. Best tu bagaimana? Best dia macam ni. Bagaimana semangat Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Baik, tuan-tuan dan puan, ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi ni, perkara ini dicatatkan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Baik, pada waktu itu para penonton, umat Islam hanya ada 38 orang je. Tak ramai Ustaz. Tak ramai. Sikit tu. Satu Mekah tu Betul. ada 38 orang je. Sikit. Tetapi Dai Hakim, kita nak belajar, yang bestnya nak belajar dari semangat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq para penonton, walaupun dengan jumlah yang kecil tu, yang kecil jumlahnya itu, beliau minta izin kepada Rasulullah untuk dakwah secara terang-terangan, terbuka di Masjidil Haram. Nabi kata, tak payahlah, kita sikit, kita tak kuat, Betul. kita minoriti, tak payah. Tetapi akhirnya setelah Abu Bakar As-Siddiq, dia minta izin pada Rasulullah sungguh-sungguh nak dakwah secara terbuka ini, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beri keizinan. Ya. Baik, jadi Abu Bakar As-Siddiq pun pergilah ke Masjidil Haram dan dia isytihar, dia kempen, promosi, dia tazkirah secara terbuka tentang Islam. Ya. Apa yang berlaku, tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada waktu itu musyrikin Mekah datang menumbuk muka Abu Bakar As-Siddiq. Allah Dalam Allah. riwayat kata sampai berdarah-darah, sampai pecah muka Abu Bakar As-Siddiq. Allah. Kena orang Penang kata rimbuk. Rimbuk. Kena tumbuk betul-betul sampai pecah muka. Dan yang tumbuk paling kuat pada waktu itu, yang menumbuk muka Abu Bakar As-Siddiq yang paling kuat, dalam riwayat kata nama dia Utbah bin Rabi'ah. Cantik Ustaz. Baik Ustaz. Lepas ni kita Utbah sambung. bin Rabi'ah Ya.
Kita tunda di situ sebab kita nak beristighfar seketika. Boleh ke Ustaz? Astagfirullah. Kembali bergabung selepas ini. Pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kepada anda yang mungkin baru bersama dengan kami, pagi ini kita bicarakan tentang surah Az-Zumar bermula ayat 46 hinggalah ayat 48. Cuma sebelum kita berhenti seketika tadi, Ustaz tunda satu kisah Ustaz, tentang kita Utbah gantung bin Rabi'ah. Sila Ustaz, boleh sambung. Baik, terima kasih dan Hakim dan para penonton rahmati Allah. Kita menceritakan bagaimana kaitannya dengan ayat 46 surah Az-Zumar. Bagaimana surah Az-Zumar ini turun kepada Rasulullah dan umat Islam saat umat Islam diancam, diugut, diboikot, sehingga kan berlaku hijrah yang pertama ke Habasyah. Baik, ceritanya rentetan setelah berlaku baginda sallallahu alaihi wasallam membawa dakwah. 3 tahun yang pertama selepas kenabian, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Orang tak tahu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq minta izin kepada Rasulullah untuk isytiharkan, untuk kempen promosi Islam di Masjidil Haram. Jadi Nabi izinkan, walaupun pada waktu itu umat Islam ada 38 orang sahaja. Satu Mekah tu ada 38 orang sahaja pada waktu itu. Baik, para penonton, setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah mengisytiharkan dan promosikan Islam di Masjidil Haram, Utbah bin Rabi'ah datang menumbuk muka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan geng-geng dia, geng-geng Utbah ni datang tumbuk. Akhirnya sampai pengsan Abu Bakar As-Siddiq. Pecah muka Abu Bakar As-Siddiq. Baik, saudara rahmati Allah. Dalam riwayat, datanglah suku kaum Abu Bakar As-Siddiq, walaupun mereka tak beriman pun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kerana Abu Bakar ini geng mereka, dia tolong bantu selamatkan Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Tengok setia kawan itu. Betul, kan? Ustaz. Baik, para penonton, setelah beberapa ketika Abu Bakar As-Siddiq pun tadi pitam, tak sedarkan diri, tiba-tiba tersedar. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, ni kita nak belajar daripada semangat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bila dia tersedar, perkataan awal yang terungkap dari mulut Abu Bakar As-Siddiq ialah ma fa'ala Muhammad. Kawan-kawan, ditanya pergi dia ni, pada Nabi Muhammad sekarang ni, Nabi buat apa? Apa yang berlaku pada Muhammad? Allahu Akbar. Dalam keadaan mukanya yang cedera teruk, tiba-tiba baru sedar daripada setelah dipukul. Perkataan pertama yang keluar dari mulut Abu Bakar As-Siddiq ialah teringat tentang Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Cinta sungguh Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan selepas itu kawan-kawan dia tadi ni panggil mak dia datang. Mak dia bawa air dan bawa makanan untuk Abu Bakar makan. Abu Bakar tak nak jamah, tak nak makan selagi mana dia tak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar tanya mak dia, "Mak, Muhammad macam mana sekarang?" Mak dia kata, "Aku mana tahu kawan hang tu." Maknanya apa? Tengok saudara yang dirahmati Allah, walaupun diasap, walaupun diancam, walaupun dipukul, tetapi cinta para sahabat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam begitu mendalam. Kerana itulah Dai Hakim, kita nak peringatkan kepada diri kita. Baginda sebut kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Kata Nabi, tidak sempurna iman kalian selagi mana aku belum dicintai melampaui cinta kamu, mengatasi cinta kamu kepada ibu ayah kamu, kepada anak-anak kamu dan kepada sekalian umat manusia. Subhanallah. Ya Allah dan Hakim, bila baca hadis ini takut kita. Betul Ustaz.
Kan? Kadang-kala kita cintakan isteri, cintakan anak-anak, lebih lagi kita cintakan kepada Rasulullah. Bahaya kerana apa? Tak sempurna iman kita selagi mana kita tidak cintakan Muhammad bin Abdullah, Rasulullah, melampaui segala cinta yang ada atas dunia ini. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Banyak yang kita dapat berdasarkan permulaan bicara kita pada pagi ini, antaranya surah Az-Zumar perlu kita jadikan bacaan sebelum kita tidur. Paling kurang kalau tak mampu 75 ayat, kita pilih surah Al-Mulk. Tak banyak pun Ustaz, Betul. 30 ayat. Ataupun paling kurang kalau mungkin letih sangat, baca 3 kul. Tapi Ustaz, supaya tak termasuk kuliah. Sebab kuliah ni ramai orang tak jumpa jalan keluar Ustaz. Baik, jadi kita tanpa buang masa, kita nak terus membicarakan ayat yang seterusnya Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh, insya-Allah. Baik, saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, seperti yang kita nyatakan tadi, kalau kita tengok pada zaman-zaman ataupun pada masa-masa awal Nabi mengisytiharkan dakwah Rasulullah, para sahabat Nabi ni sebagai contoh Khabbab. Khabbab, pada satu hari dia tunjukkan belakang dia ni kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Kulit belakang dia ni, ya Allah, dia cerita waktu zaman awal Islam, dia diseksa oleh tuannya itu. Bagaimana? Dipanggang. Diletakkan atas bara api tubuh Khabbab itu. Allah. Tetapi langsung tak berganjak iman Khabbab. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tetap bertapak dalam hati Khabbab. Subhanallah. Ni yang kita nak belajar ni. Betul. Ya. Kemudian siapa lagi? Sayyidina Bilal bin Rabah. Kan kita tahu bagaimana diseksa oleh tuannya, diletakkan batu kan di atas perutnya, di tengah-tengah terik panas mentari, tetapi dia tetap mulutnya keluar apa? Ahad. Allah. Ahad, ahad, kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan itu yang keluar. Apalagi saudara rahmati Allah, pada tahun ke-6 kenabian itu bagaimana umat Islam diboikot, sehingga kan dalam riwayat menyatakan orang tak nak jual makanan kepada umat Islam pada waktu itu. Yang mana geng-geng Muhammad bin Abdullah ni, kan? Geng-geng Muhammad, geng-geng Nabi Muhammad ni, mereka boikot semuanya. Tak nak jual ubat, tak nak jual makanan. Dalam riwayat menyatakan umat Islam pada waktu itu sehingga kan terpaksa memakan daun-daun kayu. Kan? Itu sahaja yang nak jadi alas perut. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kerana itulah hijrah ke Habasyah kali yang kedua berlaku pada tahun ke-7 selepas kenabian. Pada waktu itu 83 jumlah sahabah lelaki dan 11 orang sahabiah wanita. Dan alhamdulillah pada waktu itu mereka berhijrah ke Habasyah diberikan perlindungan oleh Raja Najasyi. Raja Najasyi akhirnya beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, tetapi dalam riwayat menyatakan Raja Najasyi tidak sempat bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara, yang kita nak cerita ialah bagaimana apabila umat Islam tadi yang mana mereka berhijrah ke Habasyah buat kali yang kedua pada tahun ke-7 selepas kenabian, 83 orang lelaki dan 11 orang wanita. Apa yang berlaku? Rupa-rupanya pada waktu itu musyrikin Makkah 2 orang setelah mereka mendapat maklumat ada umat Islam yang hijrah kali kedua ke Habasyah, mereka pergi bertemu dengan Raja Najasyi. 2 orang ni siapa? Baik Ustaz, kita nak tahu tentang 2 orang tu Ustaz. Kita nak tunda lagi supaya sedang penonton terus bersama dengan kita. Betul. Kerana kita nak berjeda seketika, kembali bergabung selepas ini. Banyak kata boleh disebut tetapi tak sebesar Allahu Akbar. Banyak minuman boleh diminum tapi tak sesegar air Zamzam. Banyak kitab boleh dibaca tapi tak sehebat Al-Quranul Karim.
Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim dan juga guru kita Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Kita bicarakan tentang surah Az-Zumar bermula ayat 46 hinggalah ayat 48 dan kita sudah habis bicarakan berkenaan tafsirannya. Dan sekarang kita buka kepada persoalan. Dan soalan yang pertama pagi ini kita nak raikan dari sahabat kita Al-Ali Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Dalam ayat 46 surah ini, perkataan wahai Tuhan telah digunakan. Dalam penyaksian, kita disuruh menafikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Apakah maksud perkataan Tuhan dalam ayat tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Al-Ali Ali atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Hakim dan terima kasih sahabat kita Al-Ali Ali. Pada ayat nombor 46 itu, Qulillahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun. Ayat ini merupakan doa yang Allah Ta'ala ajarkan kepada Rasulullah. Wahai Tuhan, maknanya wahai Allah. Ya, wahai Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wahai Allah yang mengetahui segala yang nyata dan di sebalik yang nyata. Maka engkaulah yang maha adil untuk mengadili hamba-hambamu mengenai apa yang mereka perselisihkan. Maknanya Nabi cerita tentang iman, Nabi cerita tentang tauhid, tetapi mereka tetap menolaknya. Mereka mensyirikkan Allah. Akhirnya Allah Ta'ala kata apa? Kamu serahkanlah urusan mereka itu kepada aku. Subhanallah. Ya? Jadi itu maksudnya. Dan tentunya saudara yang dirahmati Allah, dalam peristiwa di awal-awal dakwah Rasulullah, khususnya ketika mana dakwah Rasulullah 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah, antara yang baginda sallallahu alaihi wasallam berdepan ialah dengan golongan sebagai contoh yang mengaku dirinya Nabi, palsu, mengaku dirinya Nabi tetapi ini Nabi palsu. Antaranya iaitulah Musailimatul Kazzab. Ya, tuan-tuan, punya teruknya, punya jahatnya Musailimatul Kazzab ini, Nabi palsu ni apa? Dia cuba mencipta surah-surah palsu untuk kononnya untuk menandingi Al-Quran. Dia buat surah tentang gajah. Bunyinya macam mana? Wal fil wa ma adraka mal fil lahu zulumun tawil. Hei gajah, kamu tahukah apakah itu gajah? Gajah itu mempunyai belalai yang panjang. Gajah dengar penggelak Ustaz. Gajah dengar penggelak, betul. Mana tak boleh nak menandingi kehebatan Al-Quran, mukjizat Al-Quranul Karim. Kemudian dia buat juga ayat tentang bulu. Ya wabaru innama anta iradun wa sadarun wa sairuka hafrun nafrun naqrun. Wahai bulu, sesungguhnya kamu hanyalah sebutan yang muncul, sedangkan keseluruhan kamu ialah lubang pula dah. Maknanya tak boleh nak melawan bagaimana mukjizatnya Al-Quranul Karim. Kan kalau Al-Quranul Karim kita tengok alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tengok ayat Al-Quran itu begitu hebat. Jadi antara yang Nabi berdepan ialah ni yang mengaku sebagai nabi palsu ini. Wallahu a'lam. Baik, jadi itu antara maksud Tuhan yang diajukan oleh Al-Ali Ali. Baik, kepada anda yang ingin bertanya, saya sebutkan kembali nombornya 0377261603 atau boleh juga terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Ada di bawah ini disertakan nombor dan juga Facebook Tanyalah Ustaz. Baiklah, kita nak meraihkan soalan yang kedua dari Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Zarifi, Da'i Hakim, keluarga kerja TV3 dan TV9 yang bertugas. Waalaikumsalam. Merujuk akhir ayat ke-46 yang bermaksud mengenai apa yang mereka sentiasa berselisihan padanya. Apakah kerugian-kerugian bagi mereka yang sentiasa berselisih faham dalam agama dan sengaja mewujudkan fahaman baru dalam agama? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Muhammad Izzuddin atas soalan. Baik, terima kasih Saudara Izzuddin. Tentu sekali dalam ayat ini, golongan musyrikin Makkah, mereka menolak tauhid. Mereka menolak akidah.
yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentu sekalilah soal akidah merupakan soal teras dan pokok bagi kita umat manusia. Kerana itu soal akidah ialah yang penting dalam hidup kita. Kerana itu saudara, konteks ayat ini kita kena belajar, iaitulah untuk anak-anak kita. Selain kita menyuruh anak-anak kita supaya salat, berpuasa, maknanya tata cara ibadah itu, jangan lupa ajarkan juga akidah, ya, ilmu tauhid, ilmu akidah kepada anak-anak kita. Jadi itu perkara yang kita ambil pengajaran. Dan tentunya saudara yang dirahmati Allah, apabila mereka ini menolak iman, selama-lamalah mereka akan kekal dalam neraka. Kalau kita tengok tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Ta'ala merakamkan bagaimana dalam surah Fatir sebagai contoh. Surah Fatir ayat nombor 37. Saudara boleh catat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahum yastarikhuna fiha, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal." Dan mereka itu, ni yang dah masuk dalam neraka, mereka menjerit-jerit, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka sebut? Rabbana akhrijna na'mal salihan. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, tolonglah keluarkan kami daripada api neraka sekarang ini. Kami tak tahan, kami tak sanggup menerima azab ini. Keluarkanlah kami untuk kami buat amal-amal salih ghairal kunna na'mal, yang mana dulunya atas dunia kami tak buat amal-amal salih itu. Saudara penonton yang dirahmati Allah, ayat ini seharusnya menggentarkan hati kita, memberikan keinsafan, dan marilah sama-sama kita manfaatkan umur, manfaatkan kesihatan yang kita ada ni untuk kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah 24 jam 7 hari seminggu. Betul Ustaz. Dan umur kita tak panjang Ustaz, ya. Jadi gunakan sehabis baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita nak raikan seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yakin dah Ustaz. Okey. Saya Ismail. Okey, pagi ni saya nak baca Ustaz, ya. Silakan. Silakan Tuan Haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Saya tak ada nak tanya, tapi ni saya nak ambil pantul satu keadaan kita. Tanyalah Ustaz. Tanyalah Ustaz di TV3, biar tahu jangan keliru. Wahai semua penghuni syurga, janganlah jemu menuntut ilmu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Ismail atas alunan merdu ayat suci Al-Quran dan juga alunan pantun sebentar tadi, Ustaz. Jadi Alunan sedikit pantun, ulasan, Ustaz. Boleh? Silakan. Baik, insya-Allah. Alhamdulillah Tuan Haji Ismail kita ni beliau baca menggunakan Tarannum Bayati. Bayati. Baik, kalau dalam musabaqah pertandingan tilawah Al-Quran, lagu Bayati ni selalunya para qari dan qariah letakkan di awal bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaib. Subhanallah. Itu harakat pertama. Harakat yang kedua, alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadik. Maknanya itulah kalau secara tartil. Betul. Itulah. Kemudian kalau kita nak baca dalam salat secara tadwir kan ataupun mujawwad tadi kan, kita lajukan sedikit maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkuma baina ibadik. Begitulah. Subhanallah. Okey, untuk penambahbaikan Tuan Haji Ismail, tadi ada beberapa kali tertukar huruf. Saya percaya bukanlah Tuan Haji tak tahu, cuma nervous. Betul, Dia berdebar. Live ni Live secara kan. langsung ni. Betul, saya pun sekarang ni pun masih berdebar lagi. Betul, kan. Ustaz. Biasa, berdebar tu biasa. Jadi antaranya antahkumu. Tadi Tuan Haji sebut antahkuma. Okey, antahkumu. Yang kedua ada tertinggal juga sikit, fihi yakhtalifun, perkataan hi tadi kan. Kemudian yang terakhir saya kira wa mithlihi. Huruf tha dia bukan qalqalah. Qalqalah ada 5 saja, qaf, ta, ba, jim, dal. Orang bagi mudah ingat, orang sebut macam mana ni Da'i Hakim? Kalau saya baju Datuk Ko. Baju dah tukar. Betul tu. 5 huruf ni kan. Betul. Jadi maknanya tha dia bukan qalqalah. Betul. Jadi kita tak boleh bunyikan dentak tadi. Maknanya yang betul wa mithlahu yang salah wa mithla ada qalqalah salah. Jangan qalqalah. Jadi ala kulli hal semangat Tuan Haji kita tadi ni, yang inilah yang kita nak kongsi semangat tadi. Alhamdulillah. Betul. Tahniah Tuan Haji, tahniah. Terima kasih kepada Tuan Haji kerana sudi memperdengarkan alunan ayat suci Al-Quran sebentar tadi, dan sekarang kita nak raikan pula pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hakim dan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Ya, Tuan Saya Haji. Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. soalan saya begini Ustaz, mengenai ayat ke-46 tadi ada menyebut itu mengenai perselisihan ataupun dikatakan berselisih pendapat ini. Soalan saya lah Ustaz, kadang-kadang kita ni berselisih pendapat itu perkara biasa Ustaz. Tapi masalahnya kadang-kadang bila berselisih, dia ni berselisih hingga ke memutuskan silaturahim Ustaz. Jadi soalan saya, dalam EJK masjid pun kadang-kadang dalam mesyuarat, apabila kita orang yang kita lantik tak berjaya untuk mendapat jawatan, kita akan berselisih pendapat bermasa muka Ustaz. Jadi soalan saya, apakah dalam Islam bolehkah berselisih pendapat ini? Adakah berselisih pandangan ini ada dibenarkan dalam agama kita, ataupun berselisih ini akan memutuskan silaturahim hanya mengundang padah yang amat buruk je Ustaz? Itu soalan saya Ustaz. Saya nak pantun tak pandai ya Da'i Ustaz macam Tuan Haji Ismail tadi, tapi bolehlah saya ikut pantun Da'i kita, senyum nampak gigi, ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seronok dengan Tuan Haji Omar sebab kalau Tuan Haji Ismail dibaca Quran dengan bayati. Ya. Tapi kalau Tuan Haji Omar bila dia bertanya bayati. Kadang-kadang saya. Suara tu sedap dengar tu. Ustaz silakan. Alhamdulillah. Tentang khilaf. Silakan. Ya.
Baik, nombor satu, sahabat penonton sekalian, tentu sekalilah kita dalam perkara yang dijelaskan secara mutlak dalam Al-Quran dan hadis, kita berpegang. Ya, mana yang jelas, betul, kita berpegang. Adapun perkara-perkara yang mana agama benarkan untuk kita berbeza pandangan, kita boleh berbeza pandangan, tetapi perbezaan pandangan itu mestilah diasaskan dengan akhlak. Betul. Ya? Setuju. Kita boleh berbeza pendapat, al-maklumlah kan, kerana apa? Kita ni cara fikir berbeza, tetapi perbezaan kita itu janganlah menyebabkan kita bergaduh. Perbezaan pendapat kita itu janganlah kita maki hamun, janganlah kita mengutuk, mengadu domba, mengumpat, fitnah dan sebagainya. Jangan. Ya, kita Islam ajar supaya kita berlapang dada. Ya, berlapang dada. Baik Tuan Haji sebut tadi dalam konteks masjid, kan? Tentu sekalilah ya, dalam mesyuarat kita boleh berbeza pendapat, tetapi akhirnya keputusan sebulat suara jawatankuasa yang dipilih itu, ya, makanya kita berpeganglah kepada keputusan ramai. Kerana keputusan ramai itu keputusan yang terbaiklah, kerana ramai yang berfikir. Ya, ramai yang berfikir. Jadi dan tentunya satu lagi, apabila kita bermesyuarat, tentunya sebelum nak mencapai keputusan itu, kita sebagai pengurusi kena berilah peluang kepada setiap orang, khususnya jawatankuasa ni, untuk mengemukakan pandangan. Tak bolehlah kita guna veto kita, kan? Aku pengurusi. Janganlah guna macam tu, veto. Maknanya kita buka ruang kepada setiap orang untuk mengemukakan pendapat. Akhirnya kita pilih pendapat yang paling baik. Ya. Dan kerana itu saudara, Al-Quran memberikan peringatan kepada kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Cantik. Damaikanlah dua pihak yang bertelingkah. Cantik ayat tu. Maknanya jangan bergaduhlah. Betul. Ya. Bergaduh ni rugi. Ya. Kerana penat bergaduh ni. Betul Ustaz. Kan? Kalau bertemu tengok dia jalan tu, kita nak pergi jalan lain. Betul. Kan? Jadi asyik bergaduh. Jadi rumah gaduh dengan bini. Aduh. Pergi masjid gaduh dengan AJK. Jadi kerja bergaduh. Penat tuan-tuan. Jadi kita berhenti seketika di TV3 Ustaz. Dan kita sambung siaran tambahan 30 minit di TV9 selepas ini. Jumpa selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekarang sudah jam 8 pagi. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami. Mungkin ada yang sedang sarapan, alhamdulillah. Mungkin ada yang sedang berjoging tapi sambil mendengar Tanyalah Ustaz. Tahniah juga. Mudah-mudahan apa yang sudah kita belajar pada pagi ini dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Kita nak terus meraihkan soalan pagi ini dari sahabat kita, Jura Azlin Sufian. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan kru-kru Tanyalah Ustaz serta sahabat-sahabat bakal penghuni syurga. Waalaikumsalam. Ayat ke-47. Ada dua soalan Ustaz. Yang pertama, bagaimanakah keadaan orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri di akhirat nanti? Yang kedua, bagaimana untuk kita kekal ikhlas dalam beramal? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Jura atas soalan. Baik, terima kasih Jura Azlin Sufian yang bertanya. Tentu sekalilah, saya jawab yang nombor 2 dulu. Betul Ustaz. Ikhlas dalam beramal. Antara yang digaris pandukan oleh para ulama, kita kena ada amalan yang tersembunyi. Maknanya amalan ni orang lain tak tahu. Amalan itu hanya kita dan Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Sebab al-maklum sajalah tuan-tuan, perempuan, kita ni manusia biasa. Bila orang makin puji, makin sebut nama kita, kita pun kadang-kadang kita rasa gembira dengan pujian itu. Jadi kita bimbang gembira dengan pujian itu menyebabkan nilai ikhlas itu makin terhakis. Kerana apa? Kita bimbang kita buat amalan itu kerana orang. Betul. Dan kita tinggal amalan itu kerana orang.
Mungkin orang dah tak puji, dah tak sebut dah. Tak sanjung dah. Tak sanjung, tak payah buat. Baik, tuan-tuan, satu contoh. Zainul Abidin. Beliau merupakan cucu ataupun cicit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat mengisahkan ketika mana Zainul Abidin ini hidup, orang nampak beliau macam orang yang kedekut. Tetapi rupa-rupanya ada satu amalan yang tersembunyi. Dia ni pada setiap pagi, antara kebiasaan yang dia buat ialah dia pergi letak makanan di depan muka pintu orang fakir miskin di kampung dia. Allah Akbar. Orang fakir miskin buka pintu rumah, tengok-tengok ada makanan di depan rumah. Tapi mereka tak tahu siapa yang bagi ni. Begitulah sehari-hari. Jadi yang terima makanan tadi ni tanya member sebelah, hang ada terima ke makanan? Aku dah terima ni tapi aku tak tahu. Jiran sebelah kata, aku pun tak tahu siapa bagi ni. Baik, tuan dan puan, akhirnya terbongkar dan terbocor rahsia selama ini siapakah yang memberi makan. Apabila saat nak dimandikan jenazah Zainul Abidin ini, kelihatan di atas bahunya, kulitnya sedikit kasar sedikit. Tandanya ketika hayat, ketika hidup, dia menanggung benda yang berat. Satu. Subhanallah. Yang kedua, ketika dia meninggal dunia, ketika dia wafat, bermula pada hari dia meninggal dunia, makanan yang selama ini ada di depan muka pintu setiap rumah fakir miskin dalam kampung dia tadi ni, dah tak ada dah. Tak ada dah makanan. Baru orang tahu, ya Allah, selama ini Zainul Abidin lah yang bagi makanan kepada kita. Maknanya selepas dia meninggal dunia, selepas dia wafat, barulah orang tahu selama ini dia yang bagi makanan. Jadi saudara penonton rahmati Allah, sedekah ni Allah Ta'ala benarkan. Nak bagi secara terbuka pun boleh, nak bagi secara sembunyi-sembunyi pun boleh. Ya, tetapi ya, kita bimbang kalau kita asyik-asyik nak tulis di Facebook. Asyik-asyik nak tulis di Instagram. Ya, boleh letak gambar itu dengan niat untuk memberi semangat kepada orang lain. Betul. Tetapi pada pandangan peribadi saya, kerdil saya ini, saya mencadangkan kepada diri saya dan kita semualah, mesti ada juga amalan yang mana antara kita dengan Allah saja tahu. Ya, mudah-mudahan ia menjaga ikhlas kita dalam amalan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita nak meraihkan lagi pemanggil kita di talian. Baik. Assalamualaikum. Siapa di sana? Salam Kak Iyat sini, Nur Hayati Ismail dari Rawang. Ya Kak Yat, silakan Kak Yat. Terima kasih Dai. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Kak Iyat nak minta nasihat Ustaz, apakah halangan terbesar dalam kita membina kekuatan iman, terutama dalam krisis sekarang Ustaz? Kita tengok krisis makanan, lagi kita takut seolah-olah macam bagaimana untuk kita membayangkan zaman kedatangan Dajjal nanti Ustaz. Jadi Kak Iyat nak minta nasihat Ustaz, bagaimana untuk kita membina kekuatan iman tu Ustaz. Itu saja soalan Kak Iyat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yat kita bertanya tentang bagaimana Ustaz. Lagi-lagi zaman sekarang, zaman yang ramai di kalangan kita roboh, goyang imannya. Baik, ketika mana kita berdepan dengan situasi semasa ini, pada saya yang pertama, kita perlu membuat persiapan ataupun kita sebut sebagai simpanan lah. Simpanan. Ya, simpanan supaya kita dapat apabila kita berhadapan dengan situasi sukar, situasi sukar itu boleh jadi dalam bentuk ekonomi dan sebagainya, kita dah ada persiapan. Ya, kerana itu Al-Quran memberikan satu garis panduan kepada kita, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Ya. Allah Ta'ala berikan peringatan kepada kita, jangan membazir. Dan kerana orang yang suka membazir itu ialah sahabat ataupun saudara kepada syaitan. Jadi maknanya dalam perbelanjaan kita, kita kena merancang ni. Ya, merancang apa yang patut, apa yang tak patut, apa yang perlu segera, apa yang tak perlu segera, apa yang boleh kita tangguhkan. Maknanya kita kena buat sedikit perincian. Terutamanya para suami lah, abang-abang macam saya ni. Kita ni orang lelaki ni kadang-kadang yang mudah sangat berbelanja kan. Betul. Kalau pergi dalam pasar raya tu dah tak kira dah harga apa pun, main ambil je. Hebat je saya. Jadi maknanya kita kena buat
perincian. Ya, betul. Satu. Nombor dua, tentu sekali lah saudara yang rahmati Allah, apa yang kita nak belajar ialah kita kena makan dan minum itu mengikut keperluan lah. Betul. Ya, mengikut keperluan. Jangan berbelanja khususnya makan minum melampaui keperluan yang kita ada. Ya. Contoh keperluan kita ialah sepinggan nasi saja ataupun 2 pinggan. Janganlah kita beli melebihi daripada jumlah itu. Kenapa jadi membazir? Sepatutnya ya kita boleh kadar yang kita beli itu boleh kita simpan ataupun kadar itu ada sebahagiannya kita boleh membantu fakir miskin dan orang-orang yang memerlukan. Jadi saya kira apabila kita membudayakan budaya ini, budaya membantu, memberi ini, membantu orang fakir miskin, tentu sekalilah ya Allah Ta'ala akan membantu kita khususnya bila kita berada dalam keadaan yang sukar. Kerana dalam hadis Nabi mengatakan man nafasa kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan orang yang susah, Allah Ta'ala akan melepaskan kesusahan kita di hari akhirat. Allah. Jadi maknanya atas dunia pun bila kita bantu orang, jadi bila giliran kita pula susah, insya-Allah tentu sekali Allah akan menghadirkan bantuan pula kepada kita. Jadi maknanya waktu senang jangan lupa orang yang susah. Kenapa? Hidup ini umpama roda yang berputar. Betul. Ada kala kita di atas, ada kala kita di bawah. Dan jangan lupalah doa yang Nabi ajar. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Wahai Allah, engkau cukupkanlah rezeki aku yang halal supaya aku tak cari benda yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Wahai Allah, engkau cukupkanlah kepada aku dengan kelebihan-kelebihanmu supaya aku tak minta dah pada orang lain. Aku hanya minta kepada kamu, wahai Allah. Wallahu a'lam. Susah macam mana pun kita, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak raikan lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Nur Zihan dari Kuala Lipis. Nur Zihan, Kuala Lipis. Silakan Kak Zihan. Okey, Assalamualaikum. Saya nak cuba baca dan nak tanya soalan ya. Boleh. Silakan. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma fatiras samawati wal ardh. Alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadik. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Walau anna lillazina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadau bih bihi min su'il azabi yawmal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ketar sikit ni. Tak apa, biasa Kak Zihan. Silakan. Okey, saya nak tanya. Tadi Ustaz cakap sebelum tidur kita kena baca, kita ikut surah Nabi lah kan, baca surah Al-Mulk. Jadi kalau kita baca antara maghrib dan isyak tu dikira sebelum tidur ke tu? Okey, itu soalannya ya. Itu soalannya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amboi, ceria betul. Turut suara je. Masya-Allah, alhamdulillah. Mula debar dengar ya. Ujung-ujung tu Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kak Zihan kerana sudi memperdengarkan alunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang mendengar pun Ustaz dapat pahala. Betul. Ustaz, soalannya kalau boleh saya ulang kembali, adakah jikalau kita baca lepas maghrib sampai isyak ada juga pahala? Masya-Allah. Yang pertama sekali ayat Al-Quranul Karim
apabila kita membacanya akan dicatat sebagai amalan pahala. Subhanallah. Tak kira pada waktu mana sekalipun. Ya. Baik, nombor 2. Sunnahnya Nabi ajar kepada kita waktu kita nak tidur tu kita baca 3 qul tadi. Ya, waktu kita nak tidur tu selepas kita dah kibas mengibas tempat tidur, tepuk-tepuk tu kan. Tepuk bantal, tepuk tilam, kibas tu. Sebelum nak tidur tu jangan lupa kita baca tadi 3 qul tadi. Betul. Kerana apa? Kerana inilah yang digaris pandukan oleh Rasulullah. Selepas kita baca 3 qul tadi, qul huwallahu ahad sampai habis, qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, qul a'udzu birabbin nas sampai habis, kita hembuskan di tangan kita ni dan kita ratakan kepada tubuh badan kita ni setakat mana yang mampu tangan kita sampai. Jadi itu yang sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Adapun antara maghrib isyak tadi tu baca boleh dapat pahala, tetapi sunnahnya sebelum tidur tadi ni kita betul nak tidur. Dan satu lagi yang kita nak kongsi juga, antara yang Nabi ajar kepada anak anda Nabi iaitulah Fatimah, zikir Fatimah. Sebelum tidur kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 34 kali. Maknanya zikir Fatimah ini kita baca, Nabi kata akan dapat menghilangkan kepenatan kita. Subhanallah. Kenapa? Fatimah ni dia pernah mengadu kepada Rasulullah. Dia penat buat kerja. Sehingga ke dalam riwayat kata tangan Fatimah ni sampai kasar. Sebab ialah dia uli gandum mana buat roti tu dengan tangannya sendiri. Jadi dia mengadu kepada Rasulullah supaya Nabi bagilah pembantu seorang kepada dia. Jadi Nabi pun mengajarkan kepada Fatimah, aku ajarkan kepada kamu zikir, yang mana zikir itu lebih baik daripada kamu memiliki seorang pembantu. Jadi elok sangatlah para penonton, sebelum tidur baca zikir Fatimah ini, ia memberikan kekuatan kepada kita. Wallahu a'lam. Banyak tips yang Ustaz kongsikan kepada kita, antaranya tadi zikir Fatimah. Tinggal untuk kita amalkan dalam kehidupan. Baiklah, kita nak bertakbir seketika, kembali bergabung selepas ini. Pastinya tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pejam celik, kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Seronok kita yang menonton pada pagi ini. Bila kita menonton, kita sambil mendengar tafsiran, bukan sahaja tafsiran, bahkan alunan ayat suci Al-Quran dari sahabat-sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan kita dapat pahala sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita nak terus meraihkan soalan, dan kali ini soalan dari sahabat kita Muhammad Hafizi Hafiz. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Soalan saya, adakah ayat ke-47 menyatakan orang kafir musyrikin menyangka seolah-olah harta yang mereka kumpulkan ketika di dunia dapat menebus kejahatan yang mereka lakukan pada hari akhirat nanti? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Muhammad Hafizi atas soalan. Baik, terima kasih saudara Hafizi. Betul, ayat nombor 47 ini Allah Ta'ala menggambarkan penyesalan. Penyesalan yang amat sangat orang-orang musyrikin, orang-orang yang tak beriman kepada Allah di hari akhirat bila mereka nampak balasan api neraka di depan mata, pada waktu itu mereka menyesal sungguh-sungguh. Mereka mengharapkan, kalau boleh aku nak bayar kepada malaikat ni. Aku nak bayar kepada kamu ni supaya tolonglah selamatkan aku. Maknanya, harta mereka seluruh itu mereka nak bayar sebagai galang ganti supaya mereka diselamatkan daripada azab api neraka. Tetapi pada waktu itu telah pun terlepas. Pada waktu itu dah pun terlambat. Jadi pengajaran daripada ayat nombor 47 ni tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, setiap minit, setiap saat, setiap detik kita berada di atas dunia ini, manfaatkan masa tersebut untuk kita
cepat-cepat kita patah balik kepada fitrah, patah balik kepada agama. Kerana itu tuan-tuan puan-puan, Nabi sebut dalam hadis, ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua nikmat yang mana manusia lupa bersyukur. Apa nikmat tersebut? Yang pertama as-sihah, sihat. Kesihatan ni kita selalu lupa. Yang kedua al-faragh, masa lapang. Masa tu merupakan nikmat. Jadi kerana itulah saudara penonton, kita mengaji ilmu ya dalam platform kita Tanyalah Ustaz setiap hari. Betul. Kerana itu Nabi sebut kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang, ya seseorang itu yang berada dalam perjalanan menuntut ilmu, Allah Ta'ala kata Nabi. Nabi kata, orang yang menuntut ilmu, Allah Ta'ala akan mempermudahkan jalan dan laluannya untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu, dalam amalan ibadat kita pun, beramallah dengan ilmu. Wallahu a'lam. Subhanallah. Saya tertarik dengan satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita, Syahira Lia Muhammad. Ya. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua. Waalaikumsalam. Ayat 48. Soalan saya, tidak tahu bukanlah alasan untuk tidak mempelajari Al-Quran, namun ada 4 alasan yang masih ada harapan untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapakah 4 jenis manusia yang akan dibenarkan berhujah membela diri pada hari akhirat nanti? Mohon pencerahan. Terima kasih. Ada 5 bunga Ustaz. Ya. 2 untuk saya, 2 untuk Ustaz, 1 untuk abang kamera kita. Terima kasih kepada Syahira Lia Muhammad atas soalan. Terima kasih. Secara umumnya, tentu sekali lah saudara yang rahmati Allah, di atas dunia ini ialah tempat untuk kita beribadat. Ya, dalam konteks ayat 48 ini, apa yang sebenarnya yang Allah Ta'ala mahu kita belajar, iaitulah jangan kita sesekali mengejek-ngejek agama. Ya, kerana apa? Wahaqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Mereka menyesal sungguh-sungguh sebab atas dunia dulu mereka mengejek baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka memperlekehkan agama. Betul ke ada hari akhirat ni? Betul. Mana ada dah mati tu matilah. Mana ada bangkit semula, tak ada. Musyrikin Mekah, mereka tidak beriman kepada hari akhirat. Kepada hari kebangkitan mereka tak beriman. Mereka memperlekehkan. Betul ke Muhammad hang ni bohongnya? Jadi tindakan mereka mengejek-ngejek dan memperlekehkan baginda Rasulullah dan para sahabat, yang menyebabkan di hari akhirat mereka mereka tersedar, tetapi sedarnya mereka itu di alam akhirat sudah pun terlambat. Kerana apa? Mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, saudara yang rahmati Allah, dalam konteks ayat 46, 47 dan 48 ni, saya terkesan dengan apa yang Abdullah ibn Al-Mubarak peringatkan kepada kita. Ni nak cerita ni, jangan kita jadi seperti orang musyrikin ni. Kita mesti memanfaatkan waktu dan umur kita ni. Kata Abdullah ibn Al-Mubarak, beliau kata, kalau kita tak mampu untuk berzikir sepanjang hari, pagi sibuk, petang sibuk, tengah hari sibuk, malam sibuk, cukuplah kita berzikir di penghujung malam. Maknanya sebelum nak tidur tu, zikirlah. Paling kurang Ustaz Paling kurang. Nak zikir apa? Paling kurang lah. Ambil yang Nabi ajar tadi. Betul. 3 qul, kemudian zikir Fatimah. Betul. Abdullah ibn Al-Mubarak kata, bila kita berzikir di penghujung malam, maka kita akan dicatat kita berzikir sepanjang hari. Ya Allah, maha baiknya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha baik. Allah Ta'ala nak bagi syurga kepada kita. Baki lagi, kita ni buat ataupun tidak amal-amal saleh. Kerana apa? Orang yang beriman mesti mereka melakukan amal-amal saleh. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, dan kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami 3 pengajaran ringkas berdasarkan 3 ayat yang sudah kita belajar pada pagi ini Ustaz. Baik, yang pertama, dakwah mesti diteruskan. Lakukan dakwah dalam apa juga kemampuan yang kita ada.
Allah Ta'ala tidak melihat apakah keputusannya. Allah Ta'ala tak tanya orang tu berubah ataupun tidak. Tak apa. Hidayah itu Allah Ta'ala yang empunya kuasa. Yang Allah nak lihat, kita buat ataupun dakwah. Kita buat dakwah ataupun tidak. Saudara, hari ini medan dakwah begitu besar sekali. Walaupun sekadar kita mencatat semula pengisian, perbincangan kita dalam siaran Tanyalah Ustaz sepanjang hari seminggu itu, kita tolong catatkan walaupun ada satu poin sahaja, satu nota sahaja kita panjang-panjangkan pula, itu juga dikira sebagai dakwah. Satu. Betul. Yang kedua, sahabat sekalian, harta yang Allah Ta'ala bagi kepada kita di atas dunia ini, selain ia memberi manfaat kepada diri kita dan ahli keluarga, jangan lupa salurkan ataupun jadikan harta kita itu bermanfaat untuk amal-amal saleh kita. Wahai ayah, jangan lupa beri nafkah secukupnya kepada isteri dan anak-anak. Itu pahala. Gaji yang kita ada itu, jangan lupa infak dan sedekah. Betul. Dan nombor 3, saudara rahmati Allah, jangan sesekali kita memperlekehkan agama Allah. Jangan sesekali kita menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang yang menghina agama, ada orang yang menghina Allah, yang menghina baginda sallallahu alaihi wasallam, kita bangkit mempertahankan agama. Itu 3 perkara yang kita belajar pada siaran pagi ini. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas 3 perkongsian ataupun 3 pengajaran. Dan kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz, teruskan bersama dengan kami untuk siaran pada esok pagi bersama dengan guru kita Ustaz Mat Ghazali Ibrahim dan juga sahabat saya Da'i Luqman dengan tajuk ibadah penulisan wasiat Islam. Seperti biasa bermula 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Jadi jom kita tutup program pagi kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akhir kata, Kak Mia isteri Khuzairi suka gaduh hari-hari. Al-Quran jangan lupa dipelajari supaya betul dalam amali. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.